Salam Malaysia Madani. Malaysia menolak tawaran Persekutuan Sukan Commonwealth CGF untuk menjadi tuan rumah Tamasya Sukan Commonwealth 2026. Perkara itu diumumkan Kementerian Belia dan Sukan KBS hari ini. Menteri Belia dan Sukan Hanayo, mesyuarat Jemaah Menteri yang dalam perkongsian di media sosialnya berkata, keputusan itu dibuat oleh Jemaah Menteri hari ini. Ia selepas meneliti semua aspek penganjuran dan implikasi. Malaysia ditawarkan menjadi tuan rumah apabila Victoria, Australia mengambil keputusan menarik diri. Daripada 74 negara dan wilayah yang menjadi ahli CGF, hanya England, Canada, Australia, Wales, New Zealand, Jamaica, Scotland, India, Malaysia 1998 pernah menganjurkan tamasya itu. Tengku Ampuan Pahang, Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria Sultan Iskandar berkenan mencemar duli hadir pada program Rewang Bubur Lambuk di Universiti Islam Antarabangsa UIAM di Gombak. Ia merupakan program tahunan dan tahun ini merupakan tahun kedua aktiviti Rewang itu dilaksanakan. Tunku Aziza bersama 100 warga UIAM memasak 4 periuk untuk 1,500 pek bubur lambuk yang akan diagihkan kepada kaki tangan serta para pelajar UIAM. Program secara gotong royong itu bermula seawal pukul 10 pagi. Rata-rata mereka begitu teruja kerana dapat menyaksikan sendiri Tunku Aziza memasak bubur lambuk. Dalam pada itu, bubur lambuk Pahang yang dibuat kali ini lebih menarik dan istimewa kerana ia menggunakan bijirin oat. Turut hadir pada program itu Presiden UIAM Tan Sri Samsudin Osman, Rektor UIAM Tan Sri Zulkifli Abdul Razak dan barisan pengurusan UIAM. Dua lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Kangsar atas pertuduhan mengedar dadah berbahaya jenis metafetamin seberat 51.5 kg. Tertuduh Muhammad Faiz Abdul Halim dan rakannya Syarul Izhar Takirul Anwar mengaku faham selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Muhammad Shazmir Zamhari. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mereka didakwa melakukan perbuatan itu di hadapan sebuah bangunan kedai di Pesaran Bongana-Ville Utama dalam daerah Kuala Kangsar pada pukul 4.10 petang 16 Mac 2024. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah tidak menawarkan jaminan terhadap kedua tertuduh dan menetapkan 22 Mei ini untuk sebutan semula kes. Susulan kes tikam mati teman lelaki minggu lalu, seorang model sambilan didakwa di Mahkamah Magistrate Teluk Datuk hari ini. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 kerana membunuh mangsa di sebuah unit kediaman di Kuala Langat sekitar jam 5.30 pagi pada 11 Mac lalu. Pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Mas Linda Selamat, namun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Semasa prosiding, peguam tertuduh memohon agar anak guamnya itu dirujuk bagi pemeriksaan mental kerana didapati tertuduh mempunyai bipolar disorder dan penyakit jantung. Timbalan Pendakwa Raya Hadijah Amar Hamzah menolak permohonan tersebut kerana tiada sebarang dokumen dikemukakan bagi mengesahkan penyakit tertuduh. Mahkamah seterusnya menetapkan 25 April ini bagi sebutan semula kes. Polis Diraja Malaysia PDRM akan terus memperkasakan peranan pegawai wanita dalam mendapani isu-isu jenayah negara. Ketua Komunikasi Korporatnya ACP Julina Salihuddin berkata, terdapat banyak inisiatif dilakukan jabatan untuk mengiktiraf kebolehan pegawai polis wanita. Beliau berkata pengiktirafan golongan wanita dalam PDRM termasuk dengan lantikan memegang jawatan-jawatan strategik seperti Ketua Polis Daerah, Ketua Jabatan, Ketua Bahagian dan sebagainya. Tambahnya, setakat tahun ini terdapat 16,840 anggota wanita PDRM. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kerajaan Johor mengarahkan pengetua dan guru besar Institusi Pendidikan Agama Islam Negeri mempertimbangkan kebenaran khas murid memakai pakaian sukan. Esko Hal Ehwal Agama Islam Johor Muhammad Khalid berkata ia sebagai langkah menjaga keselamatan dan kesihatan murid ketika cuaca panas khusus pada bulan Ramadan ini. Menurutnya, antara arahan lain bagi menangani implikasi cuaca panas adalah menangguhkan semua aktiviti luar bilik darjah. Institusi terlibat juga diseru bekerjasama dengan klinik dan hospital sekiranya terdapat komplikasi akibat cuaca panas di kalangan murid. Beliau berkata bekalan air minuman perlu diberikan kepada murid asrama sekiranya keadaan kritikal dan tiada sumber lain mendapatkan air minuman. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani.